A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada kali ini. Dalam sesi ini insya-Allah kita akan bersama-sama mentadabbur muka surat 182 daripada Mushaf, iaitu ayat yang ke-41 sehingga ayat yang ke-45 daripada surah Al-Anfal. InsyaAllah seperti biasa kita minta kepada semua sahabat-sahabat yang berada dengan kita pada pagi ini untuk memberi feedback suara dan juga gambar insyaAllah. Jadi insyaAllah hari ini kita masih lagi surah Al-Anfal. Hari ini kita masuk kepada juzuk yang baru, iaitu juzuk yang ke-10 insyaAllah. Alhamdulillah, juzuk yang ke-10. Jadi setelah daripada kita menceritakan tentang surah Al-Anfal ni sehingga ayat yang ke-40, iaitu kita bermula dengan surah Al-Anfal ni. Surah Al-Anfal ni artinya ialah harta rampasan perang, harta yang diperolehi selepas daripada sesuatu peperangan. Jadi kita mulakan surah ini dengan pertanyaan, iaitu menyebut Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa orang-orang yang beriman ni bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana harta ni milik siapa? Harta yang kita perolehi dari peperangan. Jadi selepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa kamu semua ni kerana berlaku sedikit kita kata pertelingkahan di kalangan orang-orang Islam yang sama-sama mengikuti peperangan pada masa itu. Jadi ada yang kata ini milik kami, ada yang kata ini milik kami, inilah kami lebih berhak, ini kami lebih berhak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengatakan bahawa yang penting bagi kamu ialah takwa, yang penting kepada kamu adalah iman, yang penting kepada kamu semua adalah kamu ni menjaga hubungan sesama kamu. Masalah harta ni milik siapa, patut beri pada siapa, sepatutnya kamu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bermula daripada awal surah Al-Anfal lagi, Allah Taala mengatakan bahawa kamu sepatutnya tidak patut berlaku beginilah. Kerana apa? Kerana banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku sejak daripada mula kamu nak keluar lagi daripada Madinah ni. Ketika kamu nak pergi kepada ni, kamu sebenarnya kebanyakan daripada kamu bukan kerana nak berperang ni, tapi kebanyakan kamu berfikir untuk mendapatkan harta yang dibawa larilah oleh Abu Sufyan, yang dibawa berniaga ke Madinah. Harta kamu yang dibawa, kamu asalnya nakkan kepada benda tu, nak kepada harta yang banyak tu, tapi akhirnya berlaku peperangan. Jadi akhirnya maknanya sini ialah Allah SWT sebutkan banyak peristiwa pertolongan Allah Ta'ala beri kepada kamu semasa peperangan, selepas peperangan dan sebagainya lah, sebelum, selepas, semua benda tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika sekiranya harta ni kamu perolehi, sebenarnya bukanlah kerana peperangan itu sangat, tapi kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa kamu ni sehingga bergaduh-gaduh, sehingga bertelingkah sesama kamu, terasa hati antara satu sama lain kerana semata-mata harta ni jadi milik siapa? Jadi oleh kerana itulah maka selepas daripada tamat semua tu, 40 ayat dah tamat dah, barulah kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebutkanlah sekarang ni harta ni milik siapa. Jadi dalam ayat 41, juzuk yang ke-10 ni dah habis dah. Juzuk yang ke-9 dah tamat. Juzuk yang ke-10 ni Allah Ta'ala pun menceritakan wa'lamu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa'anna lillahi khumusahu walirrasul walizil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Ayat 41. Minta maaf saya tak buka. Jadi ayat ini kita tengokkan Allah SWT sebutkan wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya annama ghanimtum, apa-apa yang kamu perolehi,
Ghanimtum maknanya ghanimah lah, iaitu apa yang kamu dapat daripada orang kafir semasa peperangan. Iaitu kita panggil dia ghanimah, ghanimtum min syai'in, daripada apa saja, tak kira kan, dia dalam ghanimah ni tak boleh ambil ni, sebelum pembahagian ghanimah tak boleh ambil walaupun sedikit. Itu hukum dia lah kan. Jadi kita tak jelaskanlah hukum dia dengan detail di sini, ini bukan perbincangan kita lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa-apa saja yang kamu perolehi daripada semasa peperangan daripada orang-orang kafir, min syai', maka fa'anna lillahi khumusahu, 1/5 daripada harta tersebut. 1/5 khumus. Kalau khamsun tu adalah kita kata 5, tapi khumus tu maknanya 1/5. Jadi 1/5 lillah, fa inna lillah, sesungguhnya 1/5 itu hendaklah lillah, yang pertamanya untuk Allah. Kemudian yang untuk siapa lagi? 1/5 jadi maknanya seluruh harta tu dia ambil 1/5, kemudian 1/5 ini dibahagikan kepada yang pertamanya lillah. Lillah ni bukan untuk Allah, bukan diberikan kepada Allah, tapi maksudnya adalah untuk tujuan kepada orang-orang yang beriman. Maknanya apalah masalah orang beriman, untuk kebaikan orang beriman, diberikanlah, dimanfaatkan untuk apa-apa saja. Jadi sekarang pada zaman tu, pada masa tu Nabi ada, jadi diberikan kepada Nabi. Jadi Nabilah yang menguruskan kepada siapakah harta ini. Itu maksud lillah. Kemudian yang keduanya walir rasul. Walir rasul ni ialah maknanya untuk Rasul. Sebab Rasul ini dia ada keperluan dia kan, jadi diberikan kepada Rasul sebagai ketua negara. Jadi selepas daripada kematian Nabi SAW, wafatan Nabi SAW, maka kebanyakan ulama mengatakan bahawa yang hak 1/5 daripada 1/5 gitu, 1/5 daripada 1/5 itu diberikan kepada ketua-ketua negara Islam pada masa itu. Kemudian pada masa tersebutlah sesiapa memegang siapa tu, Abu Bakar ke, Umar ke, Uthman ke. Kemudian yang ketiganya daripada 1/5 ni diberikan kepada walizil kurba. Lizil kurba ni maksudnya ialah kaum-kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Kata ulama kata Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Kerana Bani Hashim dan juga Bani Muttalib ni mereka tidak boleh zakat, tak boleh ambil zakat, tak dapat zakat. Jadi kerana itulah mereka dapat 1/5 daripada 1/5 tadi tu diberikan kepada mereka. Sehinggalah zaman sekarang ni kalau ada keturunan-keturunan mereka tu, maka mereka memperolehi ini. Seterusnya wal yatama, dan kemudian anak yatim. Kita fahamlah anak yatim kan. Anak yatim artinya ialah maknanya anak-anak yang kehilangan ayahnya sebelum daripada mereka ni balik. Kemudian wal masakin. Maksud sebelum daripada balik tu maknanya kalau mereka dah balik tak dipanggil lagi sebagai anak yatim. Maknanya kalau mereka belum balik lagi, ayah tak ada, maka pada masa tu dipanggil sebagai anak yatim. Kemudian wal masakin, dan juga orang miskin. Wa banis sabil, orang miskin maksudnya ialah orang-orang yang memerlukan, orang poor, orang miskin, orang tak cukup harta untuk perbelanjaan mereka. Kemudian seterusnya ialah wa banis sabil, dan kemudian iaitu apa ni, anak-anak perjalanan. Dia panggil anak-anak perjalanan ni artinya maknanya ialah orang-orang yang dalam perjalanan lah, orang yang dalam musafir yang berkeputusan. Jadi perbincangan dengan detail ni, siapakah begini, orang ni macam itu, semua adalah perbincangan di kalangan para ulama para ulama ulama fiqh. Kita tak bincangkan sini dengan secara detail ni. Seterusnya Allah SWT kata in kuntum amantum, semua tu kita tengok kan, serahkan kepada Allah, serah kepada Rasul, beri kepada ni, beri ni. Kemudian baki lagi 4/5 barulah dibahagikan kepada tentera-tentera yang berada di dalam medan peperangan, yang mengikuti peperangan tersebut. Ini semua Allah Ta'ala kata in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Allah Ta'ala kata semua ni kalau kamu beriman, in kuntum amantum, kamu beriman dengan Allah, beriman dan juga beriman dengan wama anzalna, dengan apa yang kami turunkan ala abdina, ke atas Rasul kami, ke atas hamba kami, iaitu Muhammad lah, iaitu Al-Quran maksudnya. Kalau kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan Al-Quran, maka inilah cara dia. Kalau kamu tak beriman tu cerita lain lah. Kemudian dia kata Yaumal Furqan. Yaumal Furqan iaitu hari Badar tu. Badar tu Furqan. Badar, hari Badar tu dipanggil sebagai Yaumal Furqan. Kenapa? Kerana Furqan ni maknanya pembeda. Furqan ni maknanya penjelas, yang menjelaskan di antara yang benar dengan yang salah. Kerana hari Badar ni memang dia power hari ni. Kita nampak macam hari peperangan, bukan peperangan biasa sebenarnya. Dia seolah menjadi penentu sehingga orang-orang Arab semua nampak kan mana betul mana salah.
bermulanya detik-detik tu. Kalau sebelum daripada tu macam tak jelas ni Muhammad ke betul? Orang Arab ni, bagi orang Arab biasa ni, mereka tengok Muhammad betul ataupun orang-orang Abu Jahal and group dia, Abu Sufyan, Abu semua ni kan, orang musyrik ni, bila tengok-tengok, bila Muhammad dia hanya 313 orang, tiba-tiba dapat ni mengalahkan ni tentera musyrikin yang 1000 lengkap dengan persenjataan ini memang pelik, jadi mereka pun mula tersentak lah, orang Arab semua, satu negara, satu tanah Arab tu macam ni pelik jadi bermulalah era, kita katakan, nampak Islam tu betul dan syirik tu adalah salah kan bagi orang Arab biasa. Jadi itu Allah SWT katakan sebab tu nama dia Yaumal Furqan. Kemudian Yaumal Taqal Jam'an, Allah Ta'ala namakan juga Yaumal Taqal Jam'an, iaitu pada hari Iltaqa Al-Jama'an, berjumpanya dua perkumpulan. Maksud dua kumpulan tu ialah satu tentera Islam, yang kedua tentera musyrik. Jadi Yaumal Taqal Jam'an keturut wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Qadir tu berkuasa, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala nak buat macam apa-apa pun Allah Ta'ala boleh. Kemudian seterusnya ayat, kita tengok ayat 42. Iz antum, Allah Ta'ala ingat lagi. Bila kata is, maknanya ada uzkur. Seolah-olah yang betul dari segi bahasa Arab ni kan. Dan ingatlah ketika apa? Antum itu ni Allah Ta'ala ceritakan lagi suasana dalam peperangan tu kan, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang mukminin. Ingat ketika kamu, antum bil udwatid dunya. Udwah ni maknanya maksudnya ialah yang dekat, maksudnya udwah tu makna ad-dunya tu, minta maaf, ad-dunya tu dekat, maknanya udwah tu ialah bahagian yang mendekati, bahagian yang dekat ni maksudnya ialah yang mendekati dengan Madinah. Sebab kalau ikut dari segi peta lah kalau ikut dari peta lah, mudahnya macam tu kan, walaupun penjelasan dulu tak adalah pakai peta-peta ni, tapi kita zaman moden ni kan, ataupun kita lebih lagi dahsyat lagi, kita boleh guna Google Map ke dan sebagainya, kita boleh tengok kan bahawa orang Islam pada masa dalam peperangan tu di Badar tu mereka tu berada mendekati dengan Madinah. Iaitu mereka ni maknanya orang Islam datang daripada Madinah, jadi mereka duduk di kawasan yang mana berhampiran dengan Madinah. Walaupun taklah berhampiran sangat, tapi maknanya orang-orang kafir ni datang daripada menjauhi Madinah. Gitu. Jadi itu dipanggil udwatid dunia, yang menghala kepada, mendekat, itu menghala kepada Madinah. Wahum, iaitu orang kafir tu bil udwatil quswa, dan mereka tu berada daripada jauh Madinah. Jadi orang Islam datang daripada pihak Madinah ni, dan orang kafir datang daripada jauh daripada Madinah. Dia bukan macam tu, bukan balik macam tu, tapi dia balik macam tu. Begitu. Jadi warraqbu, dan kemudian satu lagi siapa? Ar-Raqbu ni iaitu Abu Sufyan tu. Ar-Raqbu dipanggil. Ar-Raqbu tu maknanya ialah kafilah yang membawa harta yang banyak daripada Syam tu. Itu dipanggil Ar-Raqbu. Asfala minkum. Asfal tu maknanya ialah di tepi laut. Minkum, daripada kamu. Asfal minkum maknanya, kalau ikut asfal tu di bawah, tapi maknanya mereka tu maksudnya jauh daripada kamu pada masa itu. Sebab asalnya orang Islam ni nak pergi kepada tentera Abu Sufyan, tapi Abu Sufyan sepatutnya melalui Badar sepatutnya. Sebab Badar ni adalah merupakan laluan kafilah-kafilah yang datang daripada Syam, mesti nak pergi ke Mekah, mesti melalui kawasan Badar ni. Tapi pada masa tersebut dia lari, dia melencong. Abu Sufyan ni rasa dah kan, dia pandai kan, dia ada bau-bau dia kan, dia melencong jauh berapa jauh tu. Kalau ikutkanlah lebih kurang pada masa tu lebih kurang belas kilometer jauh daripada mana. Kalau kita kata taklah jauh sangat kan, kau naik kapal terbang kan, zaman moden kan, tapi zaman dulu kira 15 kilometer tu kata contohnya, ataupun 20 kilometer tu kira jauh dah tu. Jauh, dah melencong jauh kan. Jadi orang Islam ni nak tunggu ni, tapi tengok, sebab tu mereka pergi ke Badar, tengok Abu Sufyan dah melancong, tengok yang datang ni siapa, daripada bawah ni, daripada jauh ni, bil udwatil quswa warraqbulu asfala minkum. Asfal, kemudian walau tawa'attum, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, kalau kamu berjanji, tawa'attum, siapa yang berjanji, iaitu kamu tentera Islam ni dengan tentera kufur ni, tentera musyrik ni, kalau berjanji maknanya nak berjumpa di satu tempat, nescaya lakhtalaftum fil mi'ad. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, nescaya kamu tak akan berbeza dalam perjanjian. Dalam mana janji apa tu? Okey, kita berjumpa sini, kita berperang di sini. Kenapa di Badar? Kenapa tak bertemu di tempat lain? Itulah makna kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang telah mengaturnya. Allah Ta'ala dah hantar cantik dah kan, bahawa kamu akan berjumpa di Badar dan kamu akan berperang nanti. Perang tu namanya peperangan Badar.
Ghazwatu Badrin. Itulah maknanya janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu sendiri buat perjanjian mungkin tak berjumpa kan, bukan mudah kan lokasinya, sebab bukan pakai map location apa, tak ada kan, mana. Tapi tengok-tengok berjumpa di situ, tengok-tengok datang situ, jumpa situ, berlakulah peperangan di situ. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad, nescaya kamu tak akan tepat-tepat tu dapat tu. Walakin, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menentukan. Liyaqdiya ni Allah Ta'ala lah yang menentukan. Allah Ta'ala dah tentukan tak amran kana maf'ula, apa yang nak berlaku tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata liyahlika. Tujuan dia apa? Kenapa Allah Ta'ala atur macam tu? Kenapa Allah Ta'ala buat semua benda tu? Allah Ta'ala sebutkan liyahlika man halaka an bayyinatin, supaya hancur. Halaka, liyahlika tu makna Allah Ta'ala dapat hancurkan, hancurlah man halaka an bayyinatin, orang-orang yang sepatutnya memang tak patut hidup lah, tak patut wujud lah kata. Sebab apa? Dah jelas an bayyinah, secara jelas dah mereka ni kufur, jelas kan. Wa yahya man hayya an bayyinah, dan hiduplah. Perkara ni Allah Ta'ala atur supaya hiduplah orang-orang yang hidup dengan jelas. Siapa hidup dengan jelas? Maknanya iman, maknanya orang-orang yang beriman. Orang beriman ni sepatutnya hidup. Orang-orang yang tidak beriman, yang nak menghancurkan agama tu, liyaqdiya, Allah Ta'ala nak hancurkan dia. Jadi Allah Ta'ala pun mentadbirkan, menjadikan peristiwa ini berlaku, iaitu peristiwa Badar ni, supaya hancurlah orang yang patut hancur, supaya hiduplah orang yang patut hidup. Yahya man hayya an bayyinatin wa innallaha lasami'un alim. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat-sangat sami dan juga sangat-sangat alim, iaitu sangat mendengar dan juga sangat-sangat mengetahui. Jadi kita tengoklah kan bahawa perang Badar ni sebagaimana yang kita baca daripada muka surat yang pertama lagi. Dalam surah Al-Anfal ini Allah Ta'ala ceritakan bahawa kenapa Allah Ta'ala atur benda ni, supaya liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, supaya menghancurkan yang tak betul, dan kemudian supaya yang jelas, yang betul tu nampak betul, yang tak betul tu yubtila wa yubtilal batil. Allah Ta'ala nak tunjukkan supaya yang tak betul tu biar nampak tak betul. Jadi sekarang ni telah berlaku melalui peperangan Badar ni. Jadi kita katakanlah kita pada hari ni kan, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tentukan satu-satu perkara, Allah Ta'ala nak buatkan, nak nampakkan yang tak elok tu tak elok, yang elok tu nampak elok, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mudah bagi dia kan. Cuma kalau kita tengok sekarang ni, mungkinlah keadaan seperti blur kan, kadang-kadang berserabut kan, kadang-kadang kita akan tengok kan, yang betul kan nampak tak betul, yang tak betul kan nampak macam betul kan. Sebab apa? Sebab ramai penyokong, sebab banyak promosi, sebab banyak macam-macam perkara yang menyebabkan kadang-kadang orang ni tak nampak dengan betul. Jadi kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak buat, dia boleh buat kan. Cuma itu adalah merupakan ujian, kita kata, kepada kita semua, kepada kita yang hidup. Allah nak tengok kita ni nak ikut yang mana satu, nak ikut yang betul ke nak ikut yang tak betul. Jadi sebab itulah penting di sini ialah bayyinah sini. Satu perkara yang tu ialah kita kata bayyinah ni maknanya jelas, jelas. Yang salah nampak salah, yang tak salah nampak tak salah. Itu nak jelas ni, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan berlakunya peperangan Badar ni. Itulah liyahlika, dan kemudianlah yahya man hayya, liyahlika man halak. Seterusnya dalam ayat yang ke-43 insya-Allah 43, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut iz yurikahumullahu fi manamika qalila. Terus lagi kan, bila sebut iz ni maknanya Allah Ta'ala sebut lagi kan, ingat tak kamu, ingat tak, cuba ingatkan sikit, iaitu yurikahumullah, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kamu mereka itu fi manamika, di dalam mimpi kamu, di dalam tidur kamu, iaitu dalam mimpi Nabi SAW, qalila, iaitu Allah Ta'ala, sebab pada masa tu kita tak ada kapal terbangnya, tak ada drone-nya, tak ada, semua tak ada, jadi tak tahu siapa, berapa ramai mereka ni, tak tahu kan, agak-agak boleh, tapi tak tahu dengan exact ni kan, tentera tu macam mana, kekuatan dia macam mana dan sebagainya, tak tahu kan. Jadi sebab itulah Nabi SAW bermimpi, menampakkan bahawa yurikahumullah fi manamika qalila, mereka tu sedikit. Sedikit. Jadi kalau dah sedikit taklah takut sangat. Tapi kalau besar, bila Nabi SAW cerita kepada sahabat,
mereka ni sikit saja. Kita ni 313. Dengan senjata tak cukup dan sebagainya kan. Tapi kalau cerita nampak, mereka ni ada 1 juta, mesti datang gerung kan. Jadi sebab itulah Allah SWT kata, walau arakahum kathira, kalaulah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu mereka itu kathir, mereka tu ramai, lafashiltum artinya ialah nescaya kamu akan takut. Bukan gagal, tapi maksudnya ialah kamu akan merasa takut. Iaitu orang Islam mesti akan rasa takut kan. Kalau tengok orang kafir ada, tentera sana ada 10,000, mestilah takut kan. Kalau lah 1,000 pun, dengan hebat, dengan senjataan mereka tu, nescaya akan rasa takut kan. Jadi begitulah juga kan. Kita tengok sekarang kan musuh-musuh Islam kan, kalau kita rasa hebatnya mereka. Sebab itulah mereka ni menciptakan supaya menampak mereka ni, musuh-musuh Islam nampak macam mereka ni hebat. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh buat apa saja kan. Allah Ta'ala boleh tunjukkan bahawa nampakkan mereka ni hebat ke, mereka nampak tak hebat ke, tu adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang lebih tahu kan. Jadi yang berlaku dalam peperangan Badar ni, Nabi tengok bahawa mereka ni sikit. Lalu Nabi ceritakan kepada sahabat bahawa mereka ni sikit saja. Jadi sahabat pun jadi taklah rasa takut. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala tunjukkan mereka ni ramai, banyak, kasir, lafashiltum, nescaya kamu akan rasa takut. Wala tanaza'tum fil amri, nescaya kamu akan bergaduh. Nabi kata bergaduh tu bukan bergaduh bertumbuk tapi wala tanaza'tum, nescaya akan ada orang cakap macam ni, ada orang cakap macam ni, iaitu apa? Fil amri tu. Dia kata fil amri tu maksudnya ialah dalam urusan ini, dalam kerja ini. Kerja apa? Iaitu dalam peperangan ni. Nescaya akan ada orang kata, tak payah perang lah, takutlah. Perasaan takut sebenarnya kan, jadi akan rasa macam-macam lah. Itulah dia kata wala tanaza'tum fil amri, nescaya ikhtalaftum, kamu akan berbeza pendapat dalam nak berperang atau perang ni. Walakinallaha sallam, tapi disebutkan Allah Ta'ala ni salam ni maknanya menyelamatkan kamu daripada rasa takut ni, menyelamatkan kamu, tidak berlakulah kamu ni berbeza pendapat ni. Jadi tak wujud benda tu. Perasaan takut pun tak ada, perasaan ni pun tak ada. Innahu alimun bizatis sudur, Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam dada kamu. Apa yang kamu ni rasa macam ni, kamu rasa takut ke, kamu apa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Kemudian Allah Ta'ala kata dalam ayat 44 ni, Allah sebut lagi masalah nampak ni kan. Ini masalah, maknanya masalah perasaan dalam hati ni. Kita nak kata apa kan, iaitu maknanya moral, moral tinggi, moral rendah kan. Jadi kalau nak berperang ni, kalau perasaan tu, semangat yang tinggi, moral yang tinggi kan, dalam keadaan siap berjuang, nescaya akan, itu adalah di antara sebab yang menyebabkan peperangan. Begitulah juga kita sebenarnya kan, dalam kehidupan kita. Kalau semangat kita kuat, kalau moral kita tinggi, nak buat sesuatu benda, kita akan boleh buat benda tu. Walaupun keadaan kita macam tak mungkin, tapi Allah Ta'ala boleh tentukan. Jadi sebab itulah ini pengajaran yang secara langsung ialah pentingnya motivasi, pentingnya semangat, pentingnya apa kan yang ada. Jadi Allah Ta'ala kata, wa iz yurikumuhum izil taqaitum fi a'yunikum qalila. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan, Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu izil taqaitum, ketika kamu berjumpa dengan musuh tu. Sekarang dia tadi belum jumpa lagi, dan nampak dalam mimpi dulu kan, tapi sekarang dia berjumpa. Izil taqaitum, bila kamu berjumpa tu, fi a'yunikum qalila, pada mata mereka, pada mata kamu, mereka itu sedikit. Sedikit je. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan mereka, Allah Ta'ala pula menampakkan kepada orang kafir tu, kamu tu sedikit. Sedikit. Jadi bila sedikit, apa akan jadi? Tengok sedikit kata mudah je. Jadi mereka pun semangat nak perang. Kalau tengok banyak, kalau Allah Ta'ala tunjukkan banyak, awal-awal lagi tunjuk banyak kan, tengok tentera ada, mereka ni 1,000 orang kafir ni, tengok orang Islam ada 10,000, nescaya kalau nampak banyak macam tu, nescaya mereka tak berani lah, awal-awal lagi lari. Tapi ni mereka tengok, sikit ni, alah kacang, gitulah kan, kalau orang kita cakap sekarang kan, ni kacang je ni. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, di mata mereka kamu ni seolah sedikit bagi, tetapi liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Allah Ta'ala sebut lagi Allah Ta'ala buat macam tu kan, apa kan Allah Ta'ala tu ada benda yang Allah Ta'ala nak jadikan daripada peperangan ni. Kalau tak, peperangan tu tak berlaku nanti. Kalau lah nampak macam banyak, mereka lari kan. Sebab ada, kalau kita baca kan dalam sejarahnya, ialah sebahagian kecil daripada tentera-tentera kafir ni, kafir Quraisy yang datang daripada Mekah ni, sebahagian kecil daripada mereka awal-awal dia lah lari dah.
Sebab apa? Bila tahu bahawa tentera harta Abu Sufyan ni dah selamat dah, kenapa lagi kita mesti berperang, dia kata. Kenapa kita habis masa susah-susah nak pergi perang dengan tentera Muhammad ni? Kita dah selamat dah. Kita datang nak selamatkan ini kafilah Abu Sufyan, tiba-tiba mereka dah selamat. Kenapa apa lagi kita nak berperang? Tu alasan setengah. Jadi sebab tu mereka lari. Jadi kalau Allah SWT tunjukkan bahawa ni ramai ni, niscaya mereka akan lari. Tapi Allah Ta'ala nampakkan sedikit. Jadi mereka sedikit, mereka pun semangat nak berperang. Semangat jadi berperang, tapi Allah Ta'ala nampakkan pula kepada orang Islam ni bahawa mereka ni sedikit. Gitu. Jadi dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran, Allah SWT sebutkan bahawa kan, mula-mula tu mereka nampak sedikit, bila berlaku peperangan betul, tengok ramai pula dengan malaikatnya mereka nampak dan sebagainya. Jadi mereka pun naik takut lah pada masa tu kan. Jadi sebab itulah, jadi mereka pun moralnya dah menjadi rendah masa peperangan, jadi mereka pun kalah kan. Wa ilallahi turja'ul umur, Allah Ta'ala kata, dan kembali kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Maknanya bila kita yakin kepada Allah lah kembali segala sesuatu, maknanya Allah Ta'ala lah kita balikkan kepada Allah. Allah Ta'ala tahu apa yang berlaku ni. Kita pada hari ni kita tengok kan, Islam itu dihina, Islam itu dibuat, ada ramai musuh Islam, macam-macam orang plan, tapi kita ingatkan bahawa Allah SWT lebih power. Mereka semua tu adalah hamba Allah, mereka tu mati, mereka tu buat perancangan pun Allah Ta'ala boleh ubah kan. Mungkin perancangan mereka dah buat, tengok-tengok rupanya tersilap. Kita jangka tak silap kan, macam mana boleh tersilap kan. Mereka kan canggih, mereka kan dibuat macam-macam, mempunyai pakar-pakarnya begini semua, pakar tentera, pakar ni, pakar psikologi, tapi tengok-tengok tersalah kan. Macam mana boleh tersalah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah kembali segala. Jadi kita serahkan kepada Allah kan. Di samping kita berusaha sedaya mungkin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi apa-apa kita mesti serah. Kita tengok kan bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang Islam ni bila masuk peperangan, bila masuk kita berhadapan dengan orang yang musuh-musuh Islam, orang yang tak suka pada Islam ni, kita tengok kan bagaimana anjuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu iza laqitum fi'atan, apabila kamu berjumpa dengan fi'atan, satu kumpulan daripada mana-mana manusia lah yang tak suka kepada Islam ni, fasbutu, hendaklah kamu sabat tu artinya ialah berdiri teguh. Jangan kamu ni lemah semangat, jangan kamu ni rasa nak lari, jangan kamu gini kan. Fasbutu, Allah Ta'ala kata, wazkurullah, dan jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingatlah Allah kathiran, banyak-banyak. Jadi sebab apa yang memenangkan kita, yang membantu kita, yang menjadikan kita ni berjaya dan segala-galanya kan, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah, tidak adalah kemenangan tu melainkan daripada Allah, bukan daripada kita kata malaikat. Walaupun Allah Ta'ala hantar malaikat, tapi malaikat tak boleh nak buat apa kalau Allah Ta'ala tak izinkan. Jadi semua tu adalah merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah kita kena wazkurullaha kasira, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak-banyak. La'allakum tuflihun, la'allakum, moga-moga kamu berjaya. Jadi dalam Al-Quran bila ada la'alla tu, moga-moga terjemahan dia, tapi sebenarnya la'alla bila datang daripada Allah maka dia adalah mesti. La'allakum tuflihun maknanya bukanlah moga-moga mungkin berjaya, mungkin tak berjaya, tak, kamu akan berjaya kalau apa? Kamu sabar, iaitu kamu berdiri teguh, tak patah semangat, rasa kuat, dan kamu ingat kepada Allah. Jadi dua perkara Allah Ta'ala minta daripada kita apabila kita berjumpa dengan musuh-musuh Islam untuk menghadapi mereka. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri keberkatan kepada hidup kita, kefahaman kepada agama, melihat kepada Al-Quran sentiasa insya-Allah, dan juga akan menjadi guide kepada kita dalam kehidupan kita seharian, dalam keadaan kehidupan kita insya-Allah, kehidupan kita di atas dunia ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.